Assalamualaikum, saya Nura Aklam Ustaz binti Zainusri. Kumpulan kami akan membentangkan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Pembincangan topik ini akan mengupas proses pembinaan negara Malaysia dengan memanfaatkan kekayaan pelbagai tamadun, seterusnya menyelaraskan dengan topik yang akan dibincangkan. Perkembangan masyarakat yang majmuk di Malaysia boleh dikaitkan dengan gabungan pelbagai tamadun berpengaruh dari seluruh dunia yang telah terjalin sepanjang sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu. Masyarakat ini sentiasa berkembang dan menyesuaikan diri, dipengaruhi oleh kemunculan peradaban globalisasi yang menggabungkan pelbagai pengaruh budaya tanpa sempadan melalui rangkaian digital yang rumit. Proses pembangunan tamadun Malaysia bermula selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 ketika kerajaan berusaha ke arah mewujudkan negara bangsa dengan bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Pertumbuhan ekonomi negara diutamakan sebagai pelopor kepada pembinaan bangsa. Di seluruh itu, parti politik dan pilihan raya telah memainkan peranan penting dalam membentuk wacana yang mengelilingi penciptaan identiti nasional. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan berbeza tentang rupa bangsa idaman di Malaysia, menjadikan tugas untuk mewujudkan identiti yang merangkumi nilai dan budaya menjadi sukar. Kesimpulannya, Malaysia adalah umpama sebuah rumah kepada pelbagai kaum, bahasa, budaya dan agama. Meskipun matlamat utama bangsa idaman belum lagi dicapai, tetapi itu tidak bererti ia mustahil untuk dikecapi. Proses pembinaan negara akan mengambil masa, tetapi jika setiap rakyat memahami bahawa negara ini adalah milik semua, kita boleh berusaha ke arah berjaya membentuk identiti Malaysia melalui usaha yang berkekalan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aida. Hari ini saya akan bentangkan tentang objektif kajian dan juga literature review. Jadi, untuk bab ini kita akan mempelajari tentang memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Yang kedua, mengetahui tentang sejarah dan latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan yang terakhir ialah mengenali bentuk-bentuk dan kepelbagaian idea dalam kelompok bangsa yang berada di Malaysia. Seterusnya ialah sorotan literature. Tamadun merujuk kepada masyarakat manusia yang dicirikan oleh keperluan material yang diperlukan untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya, serta pertumbuhan, idea, budaya dan cara hidup manusia. Istilah masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Malaysia ialah sebuah negara yang memupuk persekitaran keamanan dan keharmonian dalam kalangan pelbagai masyarakat. Seterusnya ialah tamadun global. Tamadun global ialah gabungan pelbagai sumber tamadun tanpa sempadan melalui rangkaian digital yang canggih yang menyambut baik tamadun ini. Beberapa negara impian telah mendominasi wacana politik Malaysia dalam suasana ini. Agak sukar untuk mewujudkan tamadun yang beridentitikan Malaysia dan usaha ini perlu difikirkan dan dibincangkan. Assalamualaikum, saya Nur Syahani binti Yusof. Seterusnya, saya ingin menerangkan isu dan permasalahan yang berbangkit di dalam topik ini. Yang pertama ialah isu penggunaan nama Allah. Terdapat perdebatan baru-baru ini antara orang Islam dan Kristian. Isu perkataan Allah menjadi kontroversi dan menimbulkan sensitiviti umat Islam apabila keputusan Hakim Mahkamah membenarkan penggunaan perkataan Allah dalam Bible. Kalimah Allah terdiri daripada bahasa, iaitu unsur perkataan yang mempunyai makna sendiri. Manakala istilah pula terdiri daripada unsur perkataan atau perkataan yang mempunyai beberapa makna, bermaksud menggunakan dalam makna yang lebih spesifik. Yang kedua ialah isu propaganda perkauman. Isu perkauman merupakan isu yang sangat sensitif kerana ia melibatkan banyak kaum yang perlu ditekankan dari pelbagai aspek seperti agama, budaya, masyarakat dan bahasa.
konteks propaganda cenderung menyasarkan perkara yang diletakkan sebagai batu api untuk mengadu kedua-dua pihak antara satu sama lain. Selain itu, wujud persepsi di kalangan rakyat Malaysia bahawa jika kita lumpuh di sisi perpaduan, akan berlaku perebutan kuasa yang semakin berani digagalkan oleh kaum lain. Seterusnya ialah isu peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Rusuhan kaum yang berlaku di negara kita pada tahun 1969 menimbulkan isu integrasi kaum. Peristiwa sebegini berlaku apabila kurangnya persefahaman, sikap tidak bertolak ansur dan kasih sayang antara kaum. Isu dan permasalahan yang terakhir ialah isu sistem pendidikan yang berasingan. China dan India di Malaysia yang diasingkan mengikut sistem persekolahan, ini menghalang mereka daripada berinteraksi dengan kaum lain dan mewujudkan keretakan dalam hubungan antara kaum. Oleh itu, sistem pendidikan amat penting bagi mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tradisi orang asing Melayu. Sejak zaman prasejarah, alam Melayu juga dikenali sebagai dunia Melayu adalah sebuah wilayah yang sangat strategik dari segi politik dan ekonomi. Alam Melayu juga dikenali sebagai Nusantara yang terletak di tengah-tengah tamadun awal manusia yang menjadikannya penting. Terdapat 5 peradaban yang penting pada masa dahulu, iaitu peradaban pribumi alam Melayu, iaitu dunia Melayu atau alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah. Kedua, pusat peradaban Cina. China adalah sebuah negara di Asia Timur, iaitu peradaban Cina kuno bermula daripada kehidupan di Sungai Kuning. Sungai Kuning adalah kawasan subur yang dijadikan kawasan tanam. Seterusnya, pusat peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi sehingga dikenali oleh sebagai bangsa sejak beribu tahun lalu. Selain itu, peradaban Barat. Hasil penjajahan kolonial Barat yang dilalui oleh negara, iaitu kedatangan orang Eropah ke alam Melayu ini telah bermula selepas peradaban Islam di rantau ini. Tetapi, masyarakat kolonial tidak tumbuh serentak di alam Melayu. Akhir sekali, peradaban globalisasi, iaitu membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Ia juga turut menjadi penyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan menerangkan tentang dapatan dan cadangan. Yang pertama ialah harmoni, yang menjelaskan bahawa amalan harmoni antara pelbagai kaum, kumpulan etnik dan agama dalam masyarakat Malaysia telah berjaya mewujudkan suasana harmoni dan saling menghormati antara kaum-kaum yang berbilang budaya dan agama. Yang kedua, pendidikan, yang menjelaskan tentang sistem pendidikan Malaysia mempromosikan pendidikan yang bersepadu yang melibatkan pengajaran budaya dan bahasa masing-masing kaum serta pemahaman terhadap kepelbagaian budaya. Yang ketiga, budaya merupakan suatu konsep yang penting dan relevan dalam konteks kepelbagaian etnik, budaya dan agama di negara ini. Hal ini kerana pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai kepelbagaian budaya dan agama adalah penting. Akhir sekali, politik dan sosial. Menggalakkan penyertaan politik dan sosial juga salah satu cadangan yang boleh membina peradaban di Malaysia. Semua komuniti, etnik dan agama perlu diberi peluang yang adil untuk turut serta dalam proses perbuatan keputusan politik dan sosial. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail Iskandar bin Ansmadi. Saya ingin membentangkan kesimpulan. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah penting dan perlu diperjuangkan sebagai satu asas kukuh dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Penting untuk mengamalkan prinsip kesaksamaan di mana semua warga negara Malaysia telah diberikan hak dan peluang yang sama tanpa mengira latar belakang. Masyarakat Malaysia perlu bekerjasama dalam membangunkan institusi dan dasar-dasar yang menggalakkan penghayatan dan pemahaman antara kaum dan agama. Kesedaran akan perbezaan budaya, kepelbagaian dalam masyarakat perlu diperkukuhkan. Memerlukan penerimaan dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya, bahasa, tradisi yang wujud di Malaysia.